Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim sekalian rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-93, 94 dan 95 dari surah Yusuf. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang keempat, muka surat 619. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. ولما فسرت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق الله العظيم. Pergilah kamu dengan bawa baju kemejaku ini, lalu letakkan dia ke wajah ayah, nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah kepada mereka, sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, nyanyuk, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sungguhnya kamu masih lagi dalam kekeliruanmu yang dahulu. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana Nabi Yusuf AS telah pun memaafkan abang-abangnya. Dan di sini ada satu ulasan menarik daripada tafsir Mahasinul Ta'wil oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, iaitu kata beliau, kat sini kita dapat lihat bagaimana Yusuf AS tajawaza an zanbi ikhwatihi. Ini adalah satu sifat jiwa yang besar, bahkan berlapang dada. Dan nanti kita akan lihat lagi penggunaan Quran terhadap isu yang berlaku ni, bagaimana dilupakan terus. Ini min babil ihsan al-mubaligh, maknanya ihsan yang sangat ekstrim sehingga dilupakan langsung sebutan, tercampakkan ke dalam perigi dan perkara-perkara yang menyakiti oleh abang-abang itu terhadapnya. Jadi kat sini mengajar kita satu sifat, iaitu tu'allimuna an naghfir wa natajawaz liman yusi'u ilaina. Sifat mengampunkan, memaafkan dan berbuat baik kepada mereka, wa nuhsin ilaihi, dan bagaimana perlunya kita untuk memperbaiki hubungan dengan mereka dan menutup mata terhadap kesilapan-kesalahan mereka. Fayuzbirullahu ta'ala idzaka alaina ni'amahu wa khairatihi fi hadhihi dunya. Inilah dia cara Allah SWT melimpahkan kurnia kepada seseorang itu dalam kebaikan-kebaikan yang dia buat, kesabaran dia. Dan ini semua adalah menampakkan kepada bagaimana pengaruh sifat ihsan dalam diri seseorang hingga melayakkan dia mendapat makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dr. Ratib Nablusi membawakan contoh-contoh. Kadang-kadang dalam hidup ini kita melakukan satu perkara dan jadikan perkara yang dibuat itu kita memperolehi, menuai hasil kebaikan amal salih itu tanpa kita mengungkit-ungkitkannya. Maka dibawalah kisah bagaimana seorang telah pun dipertanggungjawabkan oleh adik-beradik untuk menjaga ibu yang sudah tua. Dah ada tua, nyanyuk pula tu, tak ingat itu, tak ingat ini, mungkin najis pun tak dapat dikawal, dikontrol. Maka si anak ni menjaga tahun-tahun, sehinggalah satu hari tiba-tiba datang bisikan syaitan kepadanya, mungkin oleh orang tak bertanggungjawab, kau jaga mak kau dapat apa, adik-beradik yang lain semua senang pergi ke sana kemari, tak ada pun tanggungjawab, kau yang menikulnya. Akhirnya dia menjadi terpengaruh dengan ajakan dan juga seruan syaitan itu. Maka dia pun menelefon adik-adik yang lain, engkau ni apa cerita, semua orang melepaskan beban ini pada aku, yang aku nak tinggalkan ibu di sini, kau biar padan muka kau pula jaga macam mana. Maka si anak ini pun telah pun menghantar ibunya tadi kepada mana-mana kakak atau abang lah, yang selama ni mereka menyangkakan dia tawah untuk menjaga si ibu itu. Maka dia pun menghantar rumah kakak ke rumah abang ke, dia pun pergilah menunaikan hajat dia, bahawa dia nak hidup bebas. Tiba-tiba sehari, 2 hari lepas itu ibu wafat di rumah si abang atau si kakak. Mau tak menyesal tuan-tuan, dah lama bertahun-tahun menjaga si ibu ni, tiba-tiba datang bisikan kesyaitanan ni di hujung ujian itu. Alangkah baiknya kalau dia bersabar, tinggal 2 hari saja lagi untuk dapat anugerah yang besar itu. Begitulah proses tarbiyah Allah SWT terhadap seseorang hamba. Kita dapat lihat Nabi ini begitu besar pangkatnya di sisi Allah, begitu besar ujiannya. Dan kita telah lihat bagaimana Nabi Yaqub berdoa, tentulah dalam munajatnya sampai kita belajar perkataan bathun wa huznun tu, tentulah banyak air mata yang tumpah, tangan yang diangkat menghadap kepada Allah SWT, tapi belum berbuah lagi, belum berhasil lagi nampaknya. Benarlah sabda Nabi mengajar kita, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, bahawa dimustajabkan doa seorang itu selagi dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa mengatakan apa? Dia berkata, da'utu falam yastajib li, aku telah berdoa tapi belum dimakbulkan lagi, belum dia memakbulkan lagi. Falam yustajab li,
belum lagi dimakbulkan untukku. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa doa seseorang itu diterima oleh Allah SWT selagi dia tidak tergesa-gesa bertanya, mempersoalkan, memberontak terhadap sesuatu ujian yang berlaku dalam hidupnya. Dan telah saya terangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu bagaimana hikmah di sebalik ketetapan Allah SWT dalam ujian yang berlaku itu memang di luar pengetahuan kita untuk memikirkannya. Jadi ujian yang berlaku dalam hidup para salihin, para nabiyin ini nampak terbukti sekarang, makin terselah bagaimana penilaian Allah SWT dan balasan baik itu di dunia lagi sebelum akhirat. Maka dalam ayat yang kita bacakan di sini, bila Nabi Allah Yusuf berkata kepada abang-abangnya, idhahabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, bawalah baju aku ini kepada ayah. Ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah urusan menarik di sini dalam kitab-kitab tafsir bagaimana baju punya peranan untuk menggembirakan seseorang dalam kesusahan. Kalau kita fikir dari sudut akal, bagaimana perkara ini berlaku, bukan? Ada banyaklah para ulama yang ulas perkara ini, termasuk juga dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir kabir oleh Imam Al-Fakhrazi, bahawa sebenarnya bila seorang ini berada dalam depression sebagai contohnya, down yang amat sangat, kesedihan yang amat sangat, maka diberi kepadanya satu benda yang menggembirakan dia. Dalam kes ini dapat kita lihat kesusahan, kesempitan dada, keresahan yang berlaku. Maka rawatan terapinya adalah kehadiran si anak itu. Dan sebelum dia datang, sebelum Nabi Yusuf datang, maka bajunya sampai terlebih dahulu. Dalam Fathul Bayan menjelaskan bahawa tafsir menarik ini yang sering saya bawakan kepada tuan-tuan karangan Syekh Abu Tayyib Siddiq bin Hasan Ali Al-Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari ini mengatakan bahawa ini maksudkan dengan baju kat sini adalah baju yang diwarisi dari Nabi Allah Ibrahim AS. Demikian juga kisah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Wallahu a'lam, ni kisah Israiliyat barangkali daripada Mujahid, bahawa ketika Nabi Ibrahim AS dibakar dalam api, ini merupakan moyang kepada Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Iaitu Ibrahim ketika nak dicampakkan dalam api, ditanggalkan daripada pakaian-pakaiannya, maka dicampakkan ke dalam api tidak berbaju. Datang Jibril AS bawakan, fa'atahu Jibril biqamisin min haril jannah fa'albasahu iyah. Datanglah Jibril AS bawakan pakaian dari syurga, dari sutera, dipakaikannya akan Ibrahim AS dan dibentangkan untuknya kapet dari syurga. Fakana dzalika qamis inda Ibrahim AS falamma mata, daripada diwariskan kepada Ishaq terlebih dahulu, kemudian kepada Yaqub, warathahu Ishaq falamma mata warathahu Yaqub, bila Ibrahim wafat AS maka diwariskan kepada Ishaq puteranya, kemudian kepada puteranya pula, iaitu cucu kepada Ibrahim AS Yaqub, dan kemudian diberi kepada Yusuf AS. Dan pakaian itulah yang tinggal pada Yusuf ketika baginda dicampakkan ke dalam perigi. Telah kita bincangkan sebelum ini. Ini satu riwayat menyatakan. Dan pakaian itu sentiasa berada dalam simpanan Yusuf AS sampailah kepada peristiwa yang terakhir ini, ketika baginda telah dilantik menjadi raja dan mendengar berita tentang ayahandanya dan menyuruh kepada adik-beradiknya untuk membawa pulang pakaian itu kepada ayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah abang-abangnya tahu pakaian itu ada pada Yusuf AS, tentu mereka akan mengambilnya. Walau alima ikhwatuhu idh alqawu fil jubbi la akhazuhu, tapi Allah Taala telah menyembunyikan pengetahuan terhadap pakaian itu daripada mereka supaya Yusuf AS memegang pakaian itu. Wallahu a'lam. Maka demikianlah yang dikatakan, walaysa yaqa' syai'un minal jannati ala ahatin min ahati dunya illa abra'aha Allahu bi'idznih. Tak ada satu kesusahan pun dalam hidup atau penyakit berlaku melainkan bila dikenakan pada satu daripada syurga seperti pakaian ini, maka ia akan sembuh. Ini disebut dalam Fathul Bayan. Jadi kembalilah Nabi Yaqub melihat, dan kita telah bincangkan sama ada ia merupakan satu kekaburan, tak dapat melihat dengan sempurna, ataupun memang merupakan satu ahatun min ahat al-basar, yang satu komplikasi yang menimpa penglihatan hingga menyebabkan dia tidak melihat. Dan telah diterangkan pandangan ini ada bahawa para nabiyin juga kadang-kadang, para anbiya juga dikurniakan ujian seperti itu. Mungkin berlaku seperti Nabi Ayub AS, seperti berlaku pada Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub yang kita bincangkan di sini, penglihatannya menjadi kurang atau hilang. Jadi ini merupakan satu tabsyir li abi. Datang pakaian itu idkhalu surur alaih, datangnya satu kegembiraan seperti yang dikatakan oleh seorang ahli falsafah yang bijaksana seperti disebut oleh Syekh Jamaluddin Qasimi tafsirnya Al-Hakim Daud Al-Antaqi dalam kitabnya bertajuk Tazkirah, bahawa satu benda yang datang kepada orang yang sedang sakit, sedang menderita, sedang down, maka perkara itu boleh menghilangkan penyakitnya ataupun satu complication berlaku di sudut kesihatannya, termasuklah dalam kes ini menghilangkan kesedihan dan mengembalikan penglihatan. Wallahu a'lam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, jadi dalam ayat ini kita dapat perhatikan, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ati basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Jadi apa yang berlaku, sedikit kebahagiaan yang
akan dapat memulihkan penglihatan Yaqub ketika menerima pakaian Yusuf. Pakaian itu seperti yang telah dijelaskan, juga pendapat daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW, bagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Qushairi, pakaian yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api. Ini yang diwarisi turun-temurun dari Ibrahim, yang wariskan kepada Ishak, Ishak kepada Yaqub, Yaqub dikalungkan ke leher Yusuf kerana takut satu bahaya daripada orang yang hasud, dan pakaian ini yang dikirimkan dan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Yaqub alaihissalam. Jadi kebahagiaan Nabi Yaqub bertambah bila datang permintaan daripada puteranya Yusuf supaya seluruh keluarganya yang jumlahnya sekitar 70 ataupun 93 orang, lelaki dan perempuan, didatangkan untuk tinggal di Mesir. Jadi di sini dapat kita memahami bahawa bila Nabi Yusuf alaihissalam, walamma fasatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Tak kala kafilah itu keluar dari Mesir, berkatalah si ayah, sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Ini adalah satu kelebihan yang Allah jadikan. Jarak di antara bumi Mesir dengan Kanaan, tempat keluarga Yaqub alaihissalam, ni sekitar 80 farsakh. 80 farsakh ni kalau kita kira dia sudut kiraan jarak semasa mengikut kilometer seperti diterangkan oleh pakar muamalat Imam Syekh Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Satu farsakh ni lebih kurang dalam 5,000 meter. Maknanya satu farsakh ni lebih kurang 5 kilometer lah. Berarti 80 farsakh dalam istilah yang digunakan dalam jarak melibatkan angka kuno ini. Maknanya 80 farsakh kali dengan 5 berarti 400 kilometer. Jarak dari utara Semenanjung ke selatan, lebih kurang begitulah, ataupun dekat sedikit. Tapi oleh kerana ini merupakan satu perintah daripada Allah SWT, sesuai yang kita baca juga kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Hajj yang lalu, wa azin fin nas bila haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perintah haji kepada sekalian manusia, jawapan Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, bagaimana mungkin suaraku sampai kepada segenap pelosok alam sedangkan aku hanya di tempat yang terpencil ini. Maka jawapan Allah SWT untuk Nabi yang mulia itu, alaika nida wa alayya al-balagh. Kerja engkau adalah manggil, wahai Ibrahim, kerja aku adalah menyampaikan. Demikian juga Nabi Ibrahim AS disuruh oleh Allah untuk menyembelih puteranya Ismail dalam surah Safat itu, sehingga sampai kepada wafadainahu bizibihin azim, kami gantikan sembelihan itu dengan kambing yang gemuk. Ini semua la yamna'u fadlullah an khalqillah. Maka dalam istilah yang dikemukakan oleh para ahli sufi, bahawa tidak ada satu yang menghalang kehendak Allah, kelebihan yang nak dikurniakan dalam penciptaannya. Tak ada apa yang boleh menghalang. Sebelum hukum akal logiknya benda itu tak boleh berlaku, tapi sekarang pakaian yang berada pada jarak 400 km dapat dihidu oleh ayah mengetahui bahawa puteranya Yusuf alaihissalam masih lagi hidup. Jadi sebaik saja pergerakan ini keluar dari Mesir, maka si ayah sudah dapat menghidu baunya, merasai kehadiran Yusuf. Perasaan itu dihadirkan oleh Allah SWT melalui pakaian yang dibawa oleh Yahuza. Yahuza ini merupakan abang yang banyak ceritanya telah saya bawakan kepada tuan-tuan. Beliau juga adalah insan yang bertanggungjawab menghalang adik-beradik yang lain dari membunuh Yusuf AS. Dan beliau juga yang telah pun menahan dirinya di pulang untuk bertemu dengan si ayah kerana malunya kepada ayah tidak dapat menunaikan tanggungjawab janji kepada ayah supaya dilindungi Bunyamin. Inilah juga abang yang mengatakan, oleh kerana aku melakukan banyak kesilapan, maka izinkan aku juga untuk menebus keaiban, kesilapan, kekurangan aku terhadap ayah. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.